saya nak bertanya, pentingnya kumpulan-kumpulan kongsi gelap ni dah menular ke peringkat sekolah. Dia nak merekrut pelajar-pelajar ni untuk menjadi persatuan dia. Apa pandangan mengenai senario ni? Bila anak-anak kita terlibat, dia akan terlibat dengan vandalisme tu macam ragut, samun, menjual dadah. So, apa pandangan puan? Bagi pandangan saya memang tak elok lah. Kalau boleh lah seboleh-bolehnya, dihalanglah jangan berlaku perkara macam ni. Anak-anak sekarang ini dari orang tua kita sebagai orang tua harus mengontrol anak-anak kemana dia nak pergi dan pukul berapa dia harus pulang kembali macam itu. Sebenarnya kongsi-kongsi gelap macam ni memang tak boleh dilakukan sebab dia boleh merosakkan hidup dan juga kalangan-kalangan kanak-kanak. Sebab kawan-kawan diorang dan diorang sekali boleh cedera dan macam tu. Bagi saya itu satu gejala yang kurang sihat lah sebab akan menjejaskan pelajaran mereka sendirilah. Orang tua kena jaga betul-betul. Bila pergi sekolah, dia kena hantar. Tengok jam sekolah tu balik pukul berapa kan? Jam pukul 6 ke? Tak boleh capai, mana boleh. Anak kita masa kecil sampai besar kita bela, mana boleh masa tu bagi rosak anak kita. Mesti sampai belajar dia orang pandai besar mau baik. Sebagai ibu bapa patut ketatkan masa kan. Lepas tu kena tahulah macam mana anak pergi time malam, kena suruh dia balik sebelum pukul 7 ke pukul 8 ke. As long as parent look out for their children lah. So jangan tak biar dia orang bergaul dengan orang yang tak senonoh lah. Peranan daripada PIPG, peranan daripada cikgu-cikgu sendiri, di mana jangan biarkan kanak-kanak ni lah terbiar begitu saja, hayal dengan dunia mereka, macam itulah. Untuk budak-budak yang belajar ni, dia orang kata muda lagi, tak matang kan. Dia senang terpengaruh lah. Terutama sekali yang lelaki lah kan. Ramai yang orang kata nak tunjuk hero lah kan. Nak tunjuk hero, nak cari perhatian kan. Nak dapatkan orang kata respect kawan-kawan kan. Sebenarnya bagi saya lah benda ni susah jugalah kita nak bendung kan. Sebab kalau diorang join pun, diorang bukannya nak bagi tahu parents ke apa kan. So tahu-tahu je dah terlibat. Cara dia je macam-macam masalah, macam-macam dah boleh diatasi kan. Macam buatkan buat pondok polis ke macam mana ke, untuk jaga kawasan ke macam tu. Lagi satu, itu akan menyebabkan dorang kurang fokus pada pelajaran dorang. Kalau dia tak nak ambil, tak nak jemput anak tu, kena jaga pukul berapa dia biasa balik sekolah. Balik sampai rumah sampai pukul berapa, itu kena jaga. Nanti orang tua pun kena susah sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh pihak ibu bapa untuk mengekang gejala negatif ni? Sebagai ibu bapa, mereka harus pantau lah ke mana anak keluar, pukul berapa anak balik, tiap malam apa semua. Kalau boleh, malam itu masa untuk bersama family lah sebenarnya. Sebagai ibu bapa, kita harus mengekang anak dengan siapa dia berkumpul dan di mana dia akan mengadakan kumpulan-kumpulan seperti itu. Benda mula-mula sekali lah yang saya kontrol lah. Mungkin saya kontrol dari segi dia media masa, pengaruh media masa lah. Saya mungkin kontrol dia dari segi benda-benda yang boleh membuatkan dia terdedah kan, macam movie dan internet, benda-benda macam itulah. Ibu bapa ni boleh tengoklah kawan-kawan anak dia. Tengok je dia orang baik ke tak. Lepas tu jaga daripada kanak-kanak dia orang keluar malam hari sebab biasa kongsi gelap terjadi kat malam hari. Jadi boleh dikurangkan lah. Peranannya selalu ibu bapa selalu ambil tahulah. Jaga selalu anak-anak lah, jangan dibiarkan macam tu. Ya, kena jagalah orang tua kan. Budak-budak tu
siapa kasih tahu tu guru apa dia buat, apa betul-betul dia belajar hari-hari masuk ke, itu kena cek juga orang tua. Macam itulah, betul jugalah kita kena sekat dari segi apa pergaulan mereka, dari segi aktiviti mereka, dari segi apa orang kata macam mana mereka orang kata aktiviti mereka yang lakukan, semua tu kita kena tahulah. Jadi orang kata kalau mereka kata nak bebas sangat tu memanglah tak boleh kan, tapi kena tahu semua-semua tu selok belok tu. Dari kecil lagi lah, dari segi agama lah kan, agama. Sebab benda-benda kongsi gelap ni kan dia macam melibatkan benda-benda keganasan kan. So melalui agama lah kan, dia ada kesedaran lah yang kita ni pun orang Islam kan, Islam pun tidak menggalakkan keganasan kan. Memang boleh juga tu, ketatkan juga. Kalau dia ikut agama kan, kena orang tua tu sebelum buat anak tu, dia makan barang haram ke, dapat mana duit tu. Jadikan anak tu jaga betul-betul pun dia tak boleh. Tak boleh jaga orang tua. Pasal dia barang kotor jadi anak. Kita harus jaga anak-anak kita lah, cakap dengan dia, suruh balik selepas bekerja, selepas sekolah ke atau bekerja ke, balik ke rumah, jangan pergi merayau mata-rata. Macam itulah kita mesti bercakap dengan anak-anak kita supaya sekali-kali jangan berlaku jadi macam ni. Adakah wajar setiap sekolah tu kerajaan adakan pondok polis ataupun tidak? Yes, ini pun sangat wajar sebab pondok polis ni dia boleh membantu untuk jaga keadaan di sekitar kawasan tu kan, dan juga untuk memerhati kanak-kanak, tengok ada dia orang join geng rempit ke macam mana ke, gangster jual dadah apa-apa lah. So just in case pondok polis tu satu idea yang baik lah. Pondok polis diadakan di kalangan sekolah-sekolah macam itu supaya anak-anak sekolah zaman sekarang ini bisa terkontrol dari lingkungan masing-masing. Buatlah satu atau dua yang dekat sekolah, tapi jangan dekat sekolah tu. Jadi berdekatan je. Setiap sekolah tu sebenarnya pondok polis ni memang kena ada di setiap kawasan sebab memang jenayah sekarang makin menular kan. Tapi di setiap sekolah saya rasa patut kot supaya jenayah di sekolah ni dapat orang kata dikurangkan daripada anak-anak kita menjadi seorang budak yang orang kata tak baguslah perangai dia macam